Selamat sejahtera Encik Haikal. Nama saya Tan Huyen, nombor matrik E165500. Saya akan membentangkan tugasan individu saya iaitu menemu buah alumni UKM. Menurut PIFA pada tahun 2003, kejayaan ditarifkan sebagai jumlah keputusan yang mengarahkan usaha pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan spiritual seseorang di samping mencerminkan ciri-ciri personaliti yang unik dan nilai kehidupan asas seseorang. Selain itu, perkembangan kejayaan merupakan proses yang meliputi sebahagian besar jangka hayat dari awal kanak-kanak hingga dewasa. Sebelum temu buah dijalankan, alumni diberikan pautan untuk menjalankan ujian minat kejayaan Holland secara dalam talian. Seterusnya, temu buah dijalankan dengan memahami latar belakang dan sejarah perkembangan kejayaan alumni. Akhirnya, saya juga menerangkan konsep teori Holland dan setiap jenis personaliti yang diperkenalkan dalam teori tersebut kepada alumni. Nama alumni UKM yang ditemu buah ialah Teo Si Yuan. Beliau berasal dari Klang, Selangor dan melanjutkan pelajaran di FNSK UKM pada tahun 2015 dan menamatkan pengajian pada tahun 2018. Program pengajiannya ialah komunikasi media. Cita-citanya adalah menjadi seorang juru hebat radio kerana beliau suka melakukan perkongsian dengan orang lain, terutamanya membawa perkara yang positif kepada orang lain. Berdasarkan perkongsian Cik Teo, ahli keluarga dan jurulatih bola keranjang merupakan orang yang paling mempengaruhi beliau dalam kehidupan. Cik Teo juga menggambarkan diri sebagai orang yang ekstrovert, bertanggungjawab, ramah, bersemangat tinggi dan sabar. Beliau juga merupakan orang yang kreatif dan suka menggunakan perkataan atau lukisan dalam menyampaikan perasaan diri. Beliau mempunyai kebolehan artistik dan inovatif serta kemahiran komunikasi yang tinggi. Sebelum beliau melanjutkan pelajaran di UKM, beliau pernah bekerja sebagai seorang guru yang mengajar pelajar sekolah rendah di pusat tuition. Pada tahun pengajian akhir prasiswada, beliau menjalankan latihan industri di IFM selama 4 bulan. Cik Teo mengatakan pekerjaan juru hebat radio merupakan sesuatu pekerjaan yang bercabaran kerana juru hebat radio perlu memiliki kebolehan seperti kefasihan bahasa, mampu memberi reaksi dengan cepat dan berpengetahuan. Kelakar menjadi juru hebat radio di stesen radio I adalah memiliki sijil SPM, tetapi stesen radio akan lebih mementingkan kemahiran penyampaian, bunyi bahasa dan sikap berbanding kelakar akademik. Selepas beliau menamatkan pengajian prasiswada, Cik Teo benar mempertimbangkan melanjutkan pengajian ke peringkat pasca siswada, tetapi akhirnya beliau membuat keputusan untuk bekerja disebabkan masalah yuran pengajian yang mahal. Oleh itu, beliau bekerja sebagai wartawan di sesebuah syarikat akhbar iaitu Oriental Daily News. Pekerjaan ini membolehkan beliau mendapat kepuasan yang tinggi kerana beliau berpeluang untuk menemu buah ahli-ahli politik dan pemimpin negara. Contohnya, beliau pernah menemu buah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dan Lee Chong Wei. Beliau juga mengatakan seorang wartawan yang profesional harus sentiasa mempunyai maklumat yang jelas dan bertindak pantas. Walaupun beliau amat suka pekerjaan wartawan, beliau meletakkan jawatan selepas 1 tahun 4 bulan disebabkan masalah pengangkutan dan kini beliau bekerja sebagai seorang pencipta kandungan di sebuah syarikat penerbitan iklan. Sebagai seorang pencipta kandungan, beliau memberikan idea mengenai apa kandungan yang sesuai untuk diletakkan dalam sesebuah iklan. Oleh itu, pekerjaan ini memerlukan kreatif dan daya imajinasi yang tinggi. Seterusnya, dalam pekerjaan content writer ini, beliau memperoleh kepuasan yang tinggi apabila kandungan iklan yang beliau cipta dipersembahkan dalam skrin. Bagi maklumat dan rancangan masa hadapan beliau, Cik Teo berharap dapat menceburi lagi bidang juru hebat radio atau menjadi pengurus aktif pada masa hadapan. Teori yang diaplikasi terhadap perjalanan kejayaan alumni ini adalah teori Holland. Teori ini mencadangkan bahawa individu dan persekitaran boleh dijelaskan dari segi kesesuaian
ada pemadanannya dengan 6 jenis personality dan persekitaran, iaitu realistic, investigative, artistic, social, enterprising, dan conventional. Terdapat juga 4 konstruk utama dalam teori Holland, iaitu congruent, perbezaan, konsistensi, dan identity. Teori Holland dipilih kerana saya menganggap bahawa hubungan antara jenis personality dan persekitaran riazik membolehkan saya lebih memahami atau membuat ramalan tentang pilihan, kepuasan serta prestasi kerjaya alumni tersebut. Selain itu, pemahaman mengenai 4 konstruk tersebut yang berkaitan dengan ramalan itu juga dapat ditingkatkan. Pengaplikasian teori dijalankan dengan memberikan pautan ujian minat kerjaya Holland secara dalam talian kepada Chetty sebelum temu buah bermula. Gambar rajah ini menunjukkan keputusan ujian minat Chetty dan saya mendapati skor jenis yang paling tinggi adalah social, diikuti dengan artistic dan enterprising. Personality dominant Chetty ialah SAE. Merujuk kepada keputusan itu, Chetty didapati mempunyai tahap kongruen yang tinggi kerana beliau yang memiliki jenis personality SAE bekerja dalam persekitaran SAE seperti beliau pernah bekerja sebagai seorang guru. Seterusnya, beliau juga mempunyai tahap pembezaan yang tinggi. Kaedah yang dicadangkan oleh Holland untuk menentukan pembezaan ialah menolak skor tertinggi dengan skor paling rendah bagi 6 jenis personality tersebut. Oleh itu, dengan menggunakan kaedah ini, skor jenis sosial yang diperolehi oleh Chetty menolak skor jenis realistik menghasilkan pembezaan sebanyak 21, iaitu keputusan pengiraan yang tinggi. Ini menunjukkan Chetty mempunyai tahap pembezaan yang tinggi. Ini bermaksud Chetty adalah lebih dominan kepada satu jenis riazik dan lebih kurang serupa dengan jenis lain. Seterusnya, Chetty juga mempunyai tahap konsistensi yang tinggi. Konsistensi boleh dikira dengan mengenal pasti kedudukan dua kod pertama dalam kod Holland yang terletak di modal heksagon. Oleh itu, melihat kepada keputusan Chetty, jenis sosial dan jenis artistik adalah berdekat antara satu sama lain dalam modal heksagon. Oleh itu, boleh dikatakan Chetty mempunyai tahap konsistensi yang tinggi. Akhirnya, Chetty juga mempunyai ciri-ciri identiti yang jelas kerana beliau boleh merancang kerjayanya, mempunyai pengetahuan tentang diri dan pengetahuan tentang dunia kerjaya. Chetty merupakan seorang yang individu jenis sosial kerana seperti yang dicadangkan dalam teori Holland, individu jenis sosial suka berinteraksi sosial, berminat untuk membantu orang lain dan mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi. Selain itu, Chetty juga pernah bekerja sebagai guru dan menjalankan latihan industri di stesen radio. Ini adalah selari dengan ciri-ciri personality dan persekitaran dalam teori Holland. Seterusnya, Chetty juga merupakan orang yang artistik kerana beliau adalah seorang yang kreatif dan suka menggunakan perkataan atau lukisan untuk menyampaikan perasaan diri. Beliau juga tidak selesa dengan pekerjaan yang berstruktur tinggi, rutin atau berulang-ulang. Tambahan pula, beliau mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. Oleh itu, seperti contoh pekerjaan jenis artistik yang dinyatakan dalam teori Holland, Chetty mempunyai pengalaman bekerja sebagai wartawan dan pencipta kandungan. Untuk jenis enterprising, walaupun Chetty tidak mempunyai pengalaman untuk bekerja dalam bidang pekerjaan jenis enterprising yang dicadangkan dalam teori Holland, beliau mempunyai ciri-ciri personality enterprising termasuk extrovert, yakin diri, optimistik dan suka berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, beliau juga berminat untuk memimpin orang lain apabila melakukan sesuatu. Terdapat kajian-kajian lepas dan andaian Holland mengatakan bahawa kongruent berkorelasi secara positif dengan kepuasan kerja. Oleh itu, ini membuktikan Chetty yang mempunyai tahap kongruent yang tinggi juga mempunyai kepuasan kerja yang tinggi. Sekian, terima kasih.